Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Penonton semua, baru-baru ini kita tiba-tiba mendengar satu cadangan yang pelik tapi mengejutkan dari PAS. Parti yang selama ini sering dikaitkan dengan agenda Islamik dan Melayu tiba-tiba muncul dengan ide yang baru, yaitu untuk mencadangkan supaya bahasa Cina dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan untuk semua murid. Bunyi memang macam inklusif, macam berpandangan yang jauh. Tetapi kalau kita kupas betul-betul, kalau kita lihat betul-betul, adakah ini satu langkah yang ikhlas ataupun sekadar strategi politik untuk memancing undi? Imbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man yang membawa cadangan ini semasa konvensyen Dewan Himpunan Pendukung PAS di Sungai Petani, katanya halangan bahasa adalah punca besar kerana timbul rasa curiga antara kaum. Contohnya apabila orang Cina bercakap Mandarin, orang Melayu yang tidak faham akan menjadi syakwa sangka. Begitu juga bila orang India bercakap Tamil, ada rasa tidak selesa sebab tidak faham. Jadi katanya kalau anak-anak dari kecil belajar bahasa Cina dan Tamil di sekolah kebangsaan, masalah curiga antara kaum ini boleh dikurangkan dan akhirnya akan wujud perpaduan nasional yang lebih kukuh. Nampak macam logik, tetapi yang menariknya, Tuan Ibrahim pula menekankan bahawa dalam masa yang sama bahasa Melayu tetap perlu kekal sebagai teras. Katanya jangan sampai ada rakyat Malaysia yang lagu kebangsaan pun tidak faham. Malah ada orang Melayu sendiri yang masih gagal kuasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi cadangan ini datang dengan syarat. Bahasa Melayu mesti terus diperkuatkan sebagai bahasa kebangsaan. Dan beliau cuba memberi contoh bahawa PAS bukanlah parti yang sempit dalam hal budaya dan agama. Beliau membangkitkan isu patung Buddha terbesar di Asia Tenggara yang ada di Kelantan. Dan katanya PAS tidak pernah halang, malah bukan Islam masih bebas di sana. PAS juga berkata mereka terbuka dengan semua kaum dan kalau diberikan mandat, mereka mahu membentuk politik baru Malaysia yang lebih inklusif. Menarik, tetapi disinilah mula timbul persoalan yang besar. Ahli Parlimen DAP Lim Lip Eng terus mencabar PAS. Beliau berkata kalau betullah ikhlas, kenapa tidak mulakan dahulu di sekolah pra-PAS, iaitu pasti. Jangan pandai bercakap di atas pentas tetapi tidak buat dalam gelanggang sendiri. Lim juga mendedahkan satu fakta yang penting. Sebenarnya bahasa Tamil dan Mandarin sudah lama ditawarkan di sekolah kebangsaan sebagai subjek elektif. Jadi cadangan Tuan Ibrahim ini nampak macam dia tidak faham sistem pendidikan negara atau lebih teruk, sengaja mahu mainkan sentimen politik untuk tunjuk PAS yang kononnya parti itu adalah parti yang inklusif. Lim turut menyindir, adakah ini dasar rasmi PAS atau sekadar retorik pribadi Tuan Ibrahim untuk meraih perhatian? Kalau dasar rasmi, buktikan dulu dengan tindakan. Jangan jadikan isu pendidikan anak-anak sebagai bahan politik murahan. Sekarang mari kita berhenti sekejap dan kita fikir bersama-sama. Betulkah cadangan ini ikhlas untuk perpaduan ataupun ada agenda politik yang terselindung? Sebab kalau kita imbas balik sejarah PAS, parti ini memang terkenal dengan pendekatan keras tentang isu bahasa, budaya dan juga agama. Dulu PAS lantang tentang mempertahankan tulisan Jawi, isu pendidikan vernakular, malah pernah mengkritik sekolah jenis kebangsaan. Jadi bila tiba-tiba mereka cadangkan sesuatu yang nampak mesra bukan Melayu, ramai yang jadi pelik. Adakah ini perubahan strategi sebab PAS sedar yang undi Melayu mungkin sudah sampai tahap maksimum. Jadi mereka perlu cuba untuk menarik undi bukan Melayu. Ataupun sekadar permainan retorik untuk mencipta imej baru PAS di mata masyarakat majmuk. Kita kena ingat, PAS sekarang berada dalam Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. PN memang sedang cuba pecahkan penguasaan politik di kawasan campuran. Dengan UMNO semakin rapat dengan DAP dalam kerajaan, PAS perlukan sesuatu untuk nampak alternatif inklusif supaya mereka tidak dilabel sebagai parti eksklusif Melayu Islam semata-mata. Jadi cadangan ini mungkin bukanlah semata-mata soal pendidikan, tetapi lebih kepada signal politik, yaitu ingin menunjukkan PAS juga mampu membawa agenda nasional yang merangkumi semua kaum.
Tetapi, masalahnya apabila DAP balas dengan cabaran supaya PAS mulakan dahulu di pasti, ia menjadi satu tamparan yang besar. Sebab kita tahu, pasti adalah institusi prasekolah yang memang didominasi dengan kependidikan Islam dan juga nilai-nilai Melayu. Kalau tiba-tiba mahu mengajar Mandarin dan juga Tamil di situ, sanggupkah atau tidak PAS? Atau mereka akan kata, itu lain, ini lain. Nah, kalau benar mereka serius, inilah peluang membuktikan keikhlasan. Mulakan dahulu dalam sistem pendidikan yang mereka sendiri uruskan. Dan satu lagi isu besar yang ramai mungkin terlepas pandang. Sebenarnya bahasa bukanlah puncak tunggal masalah perpaduan di Malaysia. Halangan bahasa mungkin salah satu faktor, tetapi bukankah politik berasaskan kaum dan agama yang lebih banyak menyumbang kepada curiga mencurigai? Kalau benar mahu satukan rakyat, adakah cukup dengan hanya mengajar Mandarin dan juga Tamil? Atau ini sekadar cadangan kosmetik untuk nampak caring, tetapi realitinya tidak sentuh isu pokok? Persoalan kontroversi yang patut kita tanya, yang patut kita jawab, dan patut kita fikirkan bersama ialah, adakah PAS benar-benar berubah menjadi parti inklusif yang sanggup membawa agenda semua kaum? Atau ini hanyalah strategi untuk mendapatkan kuasa politik semata-mata? Kalau mereka ikhlas, kenapa tidak membuat langkah-langkah konkret yang lain? Contohnya, memperkukuhkan sekolah kebangsaan dengan tenaga pengajar yang lebih berkualiti, memperbaiki sistem pendidikan supaya semua kaum merasa selesa, atau benar-benar mengiktiraf peranan sekolah vernacular dalam sistem nasional. Bukankah itu lebih realistik daripada sekadar mencadangkan ajar Mandarin dan Tamil untuk semua murid? Sahabat-sahabat semua, penonton-penonton sekalian, disinilah kita perlu berhati-hati menilai. Jangan cepat terpesona dengan cadangan yang nampak manis di permukaan, tetapi kita kena tanya juga, siapa yang untung kalau cadangan ini menjadi realiti? Adakah perpaduan benar-benar akan tercapai ataupun parti politik yang akan mengaut mileage? Ingat, isu pendidikan adalah isu masa depan anak-anak kita dan bukan bahan percaturan politik. Jadi, saya ingin lontarkan soalan kontroversi lagi kepada Anda semua. Kalau PAS benar-benar serius mahu menjadi parti inklusif untuk semua kaum, adakah Anda percaya mereka sanggup ubah DNA politik mereka yang selama ini keras dengan isu identiti Melayu Islam? Ataupun PAS hanya main wayang, coba mengambil hati masyarakat bukan Melayu sementara menunggu pilihan raya akan datang? Adakah cadangan ajar Mandarin dan Tamil di sekolah kebangsaan ini benar-benar untuk rakyat ataupun hanyalah untuk undi? Fikirkan, sebab persoalan inilah yang akan menentukan halat tuju politik Malaysia. Dan saya yakin, apabila kita buka perdebatan ini, kita akan nampak banyak lagi percanggahan antara kata-kata dan juga tindakan PAS. Baiklah sahabat-sahabat semua, inilah pendedahan yang kita ulas pada hari ini. Dari cadangan mengejutkan PAS sampailah ke cabaran balas DAP. Semuanya nampak macam skrip politik yang penuh dengan plot twist. Sekarang bola ada di tangan PAS. Kalau mereka berani, buktikan dulu di pasti. Kalau tidak, cadangan ini akan kekal sebagai retorik kosong. Baiklah, jadi apakah pandangan Anda pula? Adakah PAS betul-betul berubah ataupun masih lagi sama, cuma baju politiknya sahaja yang lain? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan kontroversi seperti ini. Kita jumpa lagi di dalam pendedahan yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, terima kasih.